Tetapi kalimah Idris ini, kata beliau, ialah berasal daripada bahasa Suryani ataupun bahasa Siryani. Itu pandangan beliau berkenaan dengan kalimah Idris. Baik, seterusnya, berapakah perkiraan umur? Memang untuk menentukan umur ini adalah suatu perkara yang paling susah, paling sukar. Kerana kebiasaan ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran, Al-Quran lebih khusus fokus dia, lebih khusus dakwah dia merujuk kepada intipati cerita Nabi, intipati kisah dakwah Nabi, intipati jenis manusia yang menentang dan melawan Nabi, dan cara-cara nak mendepani mihnah dan tribulasi tentang permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum masing-masing. Sebab itu bila Al-Quran menceritakan kisah Nabi dan Rasul, tidak ada tentang tarikh lahir Nabi, tidak ada tentang tempat lahir Nabi, tidak ada tentang lokasi. Dan inilah yang perlu kepada penelitian, perlu kepada bedah siasat, perlu kepada pengkajian. Yang kita ambil ini adalah perkiraan dan agakan daripada ulama, dan tidak boleh dibuktikan kepastian dan kesahihan dia. Jadi umur yang dicadangkan ialah 345 tahun. Dikatakan umur Nabi Idris ini ialah 345 tahun. Dan tempoh ataupun period zaman dan waktu dia berada di dalamnya antara tahun 4533 sebelum Masihi sampai 4188 sebelum Masihi. 4533 hingga 4188 sebelum Masihi. Itulah antara riwayat-riwayat yang datang daripada tafsiran-tafsiran yang terkandung di dalam kitab-kitab tarikh dan sejarah Islam. Baik, bila kita berbicara tentang Nabi Idris alaihi salam ini, dikatakan pada zaman beliau. Zaman beliau, zaman tersebut keadaan kemajuan teknologinya sudah begitu tinggi. Berbanding dengan zaman Nabi Adam, berbanding dengan zaman keturunan-keturunan dan moyang-moyang pada zaman beliau. Dikatakan pada zaman beliau hidup sudah ada hampir 188 buah kota yang tinggi-tinggi, besar-besar dan mewah-mewah. Ada 188 buah kota. Dan antara yang paling kecil dicatatkan oleh ulama sirah bernama Ar-Ruha. Tu hak paling kecil dari 188, nama kota tu ialah Ar-Ruha. Jadi dikatakan juga bahasa yang digunakan oleh manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Idris hampir 72 bahasa. Padahal zaman tu baru keturunan yang ke-6 Nabi Adam dah diaplikasikan, direlatekan dengan 72 jenis bahasa, ada 188 buah kota. Dan dikatakan muka bumi yang ada makhluk dan berpenghuni sebagai manusia pada waktu tersebut dibahagikan kepada 4 wilayah, 4 daerah ataupun 4 bahagian. Dan setiap daerah tadi mempunyai seorang penguasa, seorang pemerintah dan seorang raja. Yang pertama, raja tu nama Elaus. Raja tu nama Elaus. Yang kedua, raja tu nama Zaus. Yang ketiga, raja tu nama Asralebius. Dan yang keempat, raja tu nama Zaus Amon. Elaus, Zaus, Asralebius dan Zaus Amon. Diulah kawasan-kawasan yang dipunyai ataupun diperintah oleh 4 raja yang mengambil pemerintahan di bahagian masing-masing. Baik, bila merujuk kepada keistimewaan-keistimewaan yang dipunyai dan dimiliki oleh Nabi Idris, ada riwayat yang menyebut
bahawa Nabi Idris ini adalah seorang Nabi. Kita rujuk kepada kitab yang mula-mula pandai menulis menggunakan perantaraan pena ataupun qalam. Jadi Nabi yang mula-mula pandai menulis ataupun membaca menggunakan perantaraan pena ataupun qalam. Jadi orang pertama yang buat pen untuk istilah dinisbahkan pada zaman kita, atau buat pensel atau alat yang digunakan untuk menulis, ialah Nabi Idris alaihi salam. Seterusnya juga beliau adalah orang yang mula-mula pandai membaca tulisan-tulisan. Sebab apa dinisbahkan Idris? Macam cerita tadilah, sebab dia suka baca, dia suka kaji, dia suka mengaji suhuf-suhuf yang pernah turun kepada keturunan-keturunan dia sebelum ni, dan suhuf yang turun kepada beliau sendiri, yang mana kesemua suhuf-suhuf ataupun sahifah ini berisi petunjuk-petunjuk dan panduan-panduan agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kelebihan lain yang dipunyai oleh Nabi Idris ialah beliau juga adalah orang yang mula-mula pandai merancak kuda. Ayat merancak kuda ni macam orang Penang sebut, oh hang cakap macam rancak. Rancak. Apa maksud rancak? Sebenarnya rancak di sini ialah bagaimana cara menjinakkan kuda, bagaimana cara mengawal kuda, bagaimana cara mengendalikan kuda, bagaimana cara memelihara kuda, bagaimana cara menguruskan kuda. Boleh kita letak di bawah kalimah rancak tadi. Urus pun dia, pandai jinak pun dia, pandai cari makan pun dia, pandai kendali pun dia, pandai mengenderai pun dia juga. Jadi bila sebut tentang kuda, teringat saya bila Nabi Idris ni banyak terlibat dengan satu jenis haiwan yang nama kuda, teringat kita kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang meminati dan menggemari satu jenis binatang yang namanya kuda. Tetapi kebanyakan haiwan-haiwan yang namanya kuda ini banyak dihadiahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Ada yang dihadiahkan oleh bani-bani tertentu, ada yang dihadiahkan oleh kaum-kaum tertentu, ada yang dihadiahkan oleh penguasa dan pemerintah daripada luar kota Madinah. Dalam sejarah Nabi mempunyai 7 ekor kuda yang amat baginda sayangi. Dalam sejarah seingat saya, kuda Nabi yang pertama nama dia As-Saqab, yang kedua As-Sahbah, yang ketiga Al-Murtajis, yang keempat Al-Lizaz, yang kelima Az-Zarib, yang keenam Al-Lahif, dan yang ketujuh Al-Warad. Jadi kuda Nabi ada nama Saqab, ada nama Sahbah, ada nama Murtajis, ada nama Lizaz, ada nama Zarib, ada nama Lahif, ada nama Warad. Tetapi yang nombor 3 Murtajis tu jadi kenangan. Sebab Murtajis ni lah dihadiahkan Rasulullah kepada cucunya yang bernama Husain alaihi salam. Dan Husain terlibat di dalam peristiwa hitam, kejadian pembunuhan di bumi Karbala mengenderai kuda yang dihadiahkan oleh Rasulullah inilah, iaitu merujuk kepada kuda yang nama Murtajis tu. Tapi dah ditukar nama oleh Husain sewaktu peristiwa Karbala. Dan dalam risalah Syajaratul Muhammadiyah, ulama yang mengarang risalah tersebut menyatakan sebenarnya memang kuda yang Nabi sayang, yang Nabi selalu mengambil perhatian 7 ekor tu. Tetapi sebenarnya Nabi ada 23 ekor kuda. Maksudnya ada 15 ekor kuda lain yang kurang popular berbanding dengan 7 ekor yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama sirah dan ulama-ulama tarikh. Itu sedikit berkenaan dengan kuda.